Okey, untuk penentu yang keempat iaitu nisbah perbelanjaan. Nisbah perbelanjaan dengan pendapatan. Okey, yang ni nanti cikgu akan bagi contoh supaya lebih faham. Okey. Okey. So, contoh dia, okey, tapi sebelum tu kita buat dia punya ni. Semakin besar, okey, semakin besar bahagian pendapatan semakin besar bahagian pendapatan, semakin besar bahagian pendapatan dalam sesuatu barang, okey, untuk membeli sesuatu barang, semakin anjal permintaannya. Okey, so contoh kita akan tengok. Okey, contoh. Okey, contoh kita ada satu orang ni lah. Okey, satu orang ni. Okey, dia punya pendapatan dia sebanyak RM2,000. Contoh. RM2,000. Okey. So, dia nak beli dua barang. Yang pertama sekali dia nak beli telefon bimbit. Okey. Telefon bimbit. Okey, telefon bimbit yang harga dia RM800. Ataupun dia nak beli, dia nak beli apa ya? Dia nak beli ayam. Okey. Okey, harap nampaklah bentuk ayam ya. Okey, ayam. Okey, ayam. So, ayam ni RM contohnya 17, contohnya RM10. Okey, RM10. Okey, so sekarang kita akan kira berapa nisbah, berapa peratus dia punya pembahagian. Okey, berapa peratus dia punya pembahagian. Okey, kita nak tengok yang mana satu yang lebih besar, okey, dia punya bahagian. So, 800 bahagi 2,000 darab dengan 100. Okey. Okey, bolehlah cikgu tunjuk kalkulator kat sini ya. Okey, so sekarang kita ada kalkulator kita. Okey, so kita boleh kira 800 bahagi 2,000. Okey, darab dengan 100. So, dia membawa nisbah 40% daripada pendapatan siapa nama dia ni? Tak ada nama kita tak bagi nama lagi Okey, kita bagi nama lah, nama dia Ali. Okey, nama dia Ali. Okey, lepas tu kita kira pula ayam ni pula. Okey, ayam ni 10 per 2,000. 10 per 2,000 darab 100. Okey, so kita kira guna kalkulator. Bahagi 2,000 darab 100. Sama dengan 0.5%.
Sekejap, kita kira lagi sekali nak make sure. Bahagi 2000 darab okey 0.5%. Okey. So, jadi antara kedua-dua ni, mana satu yang memberi nisbah yang paling besar? Yes, of course lah. Of course lah telefon bimbit. So, jadi apa yang cikgu nak sampaikan kat sini? Okey, misal katalah telefon bimbit ini, contohlah telefon bimbit ini misal kata telefon bimbit ini turun, turun dalam peratus yang sama. Contoh dia turun harga 20%, yang ini pun turun harga 20%. So agak-agak, kuantiti permintaan mana yang akan meningkat dengan kadar yang banyak? Cikgu bagi tiga saat untuk fikirkan jawapan. 1, 2, 3. So jawapan dia ialah telefon bimbit. Telefon bimbit akan meningkat. Kuantiti permintaan akan meningkat dengan kadar yang banyak. Berbeza pula dengan ayam. So jadi Ali dia akan kurangkan. Dia akan kurangkan permintaan. Dia akan kurangkan permintaan ayam dan dia akan tambahkan permintaan telefon bimbit. So jadi dia punya kesimpulan, semakin besar bahagian pendapatan, contohnya minta telefon bimbit ni 40%, semakin anjal permintaannya. So boleh faham? So cikgu harap semua faham. Seterusnya kita akan pergi ke penentu keanjalan permintaan yang kelima. So jadi penentu keanjalan yang kelima ialah bilangan kegunaan. Bilangan kegunaan. Kita bagi contoh, contoh antara contoh kita ada dua tepung, dua tepung antara tepung gandum, tepung gandum, dan juga tepung atar. So tepung gandum ni kita boleh buat apa? Tepung gandum ni banyaklah kegunaan dia. Kita boleh buat kek, kita boleh buat jemput-jemput, kita boleh buat apa lagi? Jemput-jemput, kita boleh buat apa lagi? Boleh buat kuih, berbeza pula dengan tepung atar. Tepung atar hanya boleh buat capati sahaja. Dia tak boleh buat kek macam tepung gandum. So jadi kalau tengok daripada sini, daripada bilangan kegunaan dia, kita tahu tepung gandum lebih banyak kegunaan berbanding tepung atar. So jadi tepung gandum akan menjadi anjal. Akan menjadi anjal, manakala tepung atar akan menjadi tak anjal. Cikgu ulang balik takut ada yang lupa. Anjal ni maksudnya apa? Maksudnya misal kata harga turun, kuantiti permintaan akan naik, tetapi naik dalam kadar yang banyak. Maksudnya ramai orang beli. Itu maksud dia.
Okey, kalau tak anjal pula, misal kata harga turun, okey, harga turun, kuantiti permintaan akan naik. Memang betul akan naik. Tetapi dalam kadar yang sedikit. Sebab apa? Sebab tepung atar ni kurang. Okey, maksudnya bilangan kegunaan dia tak banyak seperti tepung gandum yang sedikit. Okey, so cikgu harap semua dapat faham ya bilangan kegunaan. Okey, seterusnya kita akan pergi kepada penentu permintaan yang keenam. Okey, penentu permintaan yang keenam. Okey, nombor 6 iaitu ketagihan. Okey, ketagihan. Okey, ini maksudnya kalaulah sesuatu barang itu mempunyai tahap ketagihan yang tinggi, tahap tahap ketagihan yang tinggi akan menyebabkan barang itu menjadi tak anjal. Okey, kenapa? Okey, sekejap ya. Cikgu akan explain. Contoh, apa contoh barang yang mempunyai tahap ketagihan yang tinggi? Okey, contohnya seperti kopi. Contohnya seperti kopi. Kita letak kopi kat sini. Kopi. Ataupun contohnya seperti rokok. Contoh seperti rokok. Contoh rokok. So, contoh seperti rokok. So rokok mempunyai tahap ketagihan yang tinggi. So jadi walaupun harga dinaikkan, pengguna akan tetap beli. Dia memang akan ada penurunan daripada kuantiti permintaan, tetapi penurunan dalam kadar yang sedikit. Sebab apa? Sebab dia mempunyai tahap ketagihan. Maksudnya kalau tak minum kopi sehari, tak lengkaplah hidup. Itu maksud dia, tahap ketagihan dia. Ada orang yang jenis setiap pagi mesti minum kopi. Kalau tak minum kopi, dia akan jadi bad mood. Itu maksud dia. So, jadi walaupun harga naik sekalipun, dia tetap akan beli. Dia tetap akan beli. Tapi, cuma dia akan kurangkan. Dia akan kurangkan kuantiti. Macam tu. Okey, seterusnya kita akan pergi kepada penentu yang terakhir, yang ketujuh. Yang ketujuh iaitu ketahanan barang. So dekat sini cikgu akan beri dua contoh barang. Contohnya kita ada susu. Contohnya susu HL. Susu. Lepas tu kita ada kerusi. 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 So, antara kedua-dua barang ini, manakah yang mempunyai tahap ketahanan yang lebih tinggi?
Ya, of course lah kerusi. Anda pandai. Okey. So, jadi kerusi mempunyai tahap ketahanan yang tinggi. Okey, tahap ketahanan yang tinggi. So, jadi okey, oleh kerana kerusi mempunyai tahap ketahanan barang yang tinggi, so dia akan jadi anjal. Okey, manakala barang contoh seperti susu yang tidak tahan lama, okey, permintaannya akan jadi tak anjal. Okey, akan menjadi tak anjal. Maksudnya, kalau misal katalah harga dia turun, okey, misal kata harganya turun, kuantiti permintaan, okey, akan naik, tapi naik dalam kadar yang tak banyak. Sebab apa? Sebab orang tak akan beli banyak susu. Sebabnya susu akan mudah basi dan ada expired date. Berbeza pula dengan kerusi. Misal katalah kalau harga dia turun, orang akan permintaan kuantiti permintaan kerusi akan naik dalam kadar yang banyak. Okey, sebab apa? Sebab kerusi tahan lama. Okey. So, itu saja untuk video kali ini, iaitu penentu keanjalan permintaan. Untuk video yang seterusnya, kita akan masuk perhubungan antara keanjalan harga permintaan dengan jumlah hasil. So, jadi stay tune untuk next video. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.